Okey tuan-tuan, ada 4 benda yang jelas pada dia. Okey. Nombor 1 tuan-tuan dan puan, dia menggunakan satu teknologi dia panggil analogi. Dia bawa bunga, ingat tak? Dia bawa bunga. Tuan-tuan, sebenarnya saya cakap terang tuan-tuan you pergi mana-mana kursus tuan-tuan you sebenarnya tak ingat 90% apa yang orang tu sampaikan. Setuju tak setuju? Tetapi apa yang you ingat? Pengalaman anda dalam kursus tuan dah ingat. Best tau dia buat tu tau, dia buat ni tau. Itu yang kita cerita. Suruh ulang balik kita tak dengar. So tuan-tuan, perasan tak? Bila dia masuk saja tuan-tuan, dia bawa satu benda. Tuan-tuan, you pandang bunga ke atau pandang muka dia? Bunga. Kenapa tuan-tuan? Muka penceramah bukan sesuatu yang kita nak tengok sangat. Betul tak? Muka dia tak berapa handsome. Penceramah kat Malaysia terutama cakap tak banyak handsome. Malah ada tu tuan-tuan menakutkan muka dia. Kan? Tetapi tuan-tuan tengok, apa dia nak buat dengan bunga? Tuan-tuan bayangkanlah satu hari tuan-tuan, anda kata okey, kita persilakan seorang ni nak bagi ceramah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan, penceramah tu tuan-tuan, dia datang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Hari ni saya nak bercerita tentang macam mana nak memukau orang. Tuan-tuan, bila kita sebut saja konsep memukau ni tuan-tuan, dia bukan satu konsep yang mudah tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Okey, jadi berapa ramai orang kat sini yang boleh memukau orang? Jadi tuan-tuan, Afzal? Ada masalah? Cik Yudin, Cik Noor macam tak puas hati je dengan saya. Tunggulah Cik Noor, rambut Cik Noor jadi macam saya. Kan? Tengah fikir macam mana nak buat si muka ni. Seli muka. Jadi tuan-tuan, kenapa apa masalah hidup tuan-tuan ni? So tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lebih perhatikan? Gila babi siul. Dia bawa rostrum sekali. Mampus tu jadi. Yang ni yang orang ingat. Kan? Yang sembang mana orang ingat? Hello. Orang pergi Azhar Idrus. Untuk apa? Dengar ceramah dia. Lawak dia. Bodoh. Gelak orang. Orang nak tunggu bodoh je. Bodoh. Gelak orang. Hello. Tuan-tuan, ini dia panggil analogi. So tuan-tuan, ada orang tanya saya, Cik, tapi saya buat presentation dengan top management, boleh buat analogi tak? Lagilah boleh. Baru ni tuan-tuan, saya pergi kursus dekat sebuah syarikat telekomunikasi yang besar tuan-tuan. Okey, yang paling besar di Malaysia. Saya buat kursus dekat itulah. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya punya sesi, dia panggil dia punya big boss datang. Big boss dia datang kan, dia masuk-masuk je tuan-tuan. Dia masuk-masuk je, dia kata dia macam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have a story. Saya ada satu cerita untuk anda. Tuan-tuan, dia pun cerita tuan-tuan. And do you know what? Everyone, 1,000 orang dengar cerita dia. Lepas tu, tapi pandainya pun, akhirnya dia bawa cerita tu, dikaitkan dengan apa dia nak cakap. Jadi orang dengar lah. Tapi kalau lah dia keluar, Alhamdulillah ya, hari ni saya beruntung lah, kita semua berkumpul di sini. Kita ada banyak benda nak capai dekat organisasi kita. Saya pun nak dengar. 20 tahun dah anda cakap dengar macam tu. Dia ni bukan demam ke? Orang nak tahan. Lagi-lagi kalau in-house speaker. Tuan-tuan tak in-house speaker kan? Bila datang cakap je, management ke, kita dah tahu dah. Biasa dia ni 15 minit. Ada nasib baik 10 minit. Kita dah boleh lah set jam semua. La. Dah habis awal siul. Terkejut kadang-kadang. So, tuan-tuan dan puan, hello. Apa khabar semua? So, kita nak tunjuk dengan anda macam mana nak buat analogi. Boleh tuan-tuan Encik apa ni? Encik Rosdan, kan? Safety satu topik yang boring gila. Tapi dia nak minta bajet tahun depan. Kan? So, tuan-tuan, apa dia keluar tuan-tuan? Dia boleh saja cakap macam ni. Dia keluar saja, dia terus buat macam ni. Tuan-tuan terkejut saya balik ni kan. Macam itulah tuan-tuan. Setakat hari ni kita tak ada masalah tentang safety dekat PPZ. Tapi kalau ada kan, orang yang mula-mula pandang siapa? Saya lah. Cara dia tu masuk-masuk. Masuk-masuk je terus tuan-tuan. Masuk-masuk je. Dia masuk-masuk je.
Tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berlaku pada anda tadi adalah kejadian. Dan kejadian ini tidak boleh elak. Dan jangka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Oh, contoh. Soalnya, adakah kita bersedia atau tidak? Apa jadi kalau kebakaran berlaku kat bangunan kita tu? Kan? Tangga tak berapa nak elok. Latihan pun kurang dah. Kan? Berserah sungguh kita mentah-mentah semuanya ustaz belaka. Kan? Kalau nak mati juga, tak kira ustaz, tuan-tuan. Hello. So kita boleh buat macam tu. Tapi yang ni kalau buat dengan top management, mau kena pelempang, tuan-tuan. Kan? InsyaAllah akan dipindahkan ke yang paling hulu sekali dalam wilayah persekutuan. Labuan, tuan-tuan. Itu pun saja dia buka satu pos kecil dekat ujung labuan, tuan-tuan. Besar ni je pos dia. Macam jadi jaga nanti. Punya nak menghalau je cerita. Hello. So, tuan-tuan, kita akan belajar buat analogy. Penting sangat, tuan-tuan. Okay, can we go for that? Okay, macam nak buat? Kita akan test, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, 4 hari anda kat sini, tuan-tuan, jiwa anda takkan tenang, tuan-tuan. Sekarang je duduk macam ni. Lepas ni tak jadi mat. Kan? Kena bercakap, kena berlari, macam-macam lah. Boleh kita? Tuan-tuan dan puan, kita ada satu lagi, tuan-tuan, yang lebih ganas daripada analogi dipanggil real time talk. Tuan-tuan, rahsia ceramah Mukau memperkenalkan real time talk first in the world. Yang pertama di dunia, tuan-tuan dan puan. Dan hari ni ramai orang pakai teknologi ni, tuan-tuan. Dia lebih ganas daripada analogi. Hello. Yes. Boleh kita Pun kita akan kongsi dengan anda. Ada orang tanya, "Cik, kenapa kongsi benda-benda ni?" Senang saja, tuan-tuan. Untuk mendapat perhatian orang, tuan-tuan, okey, untuk dapat perhatian orang, benda yang anda kena ingat adalah anda kena buat sesuatu yang orang tak jangka. Sesuatu orang tak perasan. Itu akan dapat perhatian orang. Tuan-tuan bayang kalau anda kata ada seorang penceramah, okey tuan-tuan, kita jemput penceramah seterusnya, kan? Tiba-tiba penceramah tu buat macam ni. Anda kata, "Uish, apa hal mamak ni? Udahlah botak. Macam tu Cina." Dapat perhatian tak? Dapat. Saya baru-baru ni, tuan-tuan, saya pergi satu kursus seminar. Saya suka pergi seminar, tuan-tuan. Cuti je ada, tuan-tuan. Program cancel je, saya akan pergi seminar. Baru ni saya pergi seminar Sifu Google. Kan? Jadi dia punya orang tu cakap, "Okey tuan-tuan dan puan, bagi tepuk yang gemuruh, kita akan jemput Sifu Google." Kan? Sifu Google tu pakai spek mata, tuan-tuan. Dia boleh masuk macam ni, tuan-tuan. Keluar balik. Orang tu bodoh ada dia. Orang tu bodoh ada dia. Ada je perangai. Lepas tu dia keluar. Orang kata boleh lah. Kan, bayar RM50 okey lah. Kalau macam di Eropah dia. Hello. Dan orang ada reason untuk stay dengan dia. Sebab hari ni, tuan-tuan, saya cakap tuan-tuan, kita dah dengar ceramah 30 tahun dah. Kan? Kita perlukan sesuatu yang baru. Satu lagi. Kedua, tuan-tuan dan puan, perasan tak? Generasi yang baru ni, dia sangat ini base sikit. Kan? So, macam mana nak pastikan tengah dia kalut-kalut tengok benda ni, tiba-tiba apa mawat ni? Kita nak buat macam tu. Jangan dia tengok-tengok, dia terus tengok benda ni. Boleh tu cabaran tu, banduan, sejenis banduan. Okey, clear? Hello. Yes. Apa khabar semua? Tuan-tuan, tepuk kau sebelah beritahu, janganlah serius sangat muka tu. Muka tu. Ini bukan kursus jenazah, tuan-tuan. Serius betul. Okey. So, tuan-tuan, satu lagi gaya badan. Tuan-tuan perasan tak? Tadi mamak tu cakap, kan? Dia kata apa tau? Dia pergi jumpa bapak dia. Bapak dia kata apa? "You are like your mother." Tuan-tuan perasan tak? Dia ni pandai bergerak-gerak kat sini. Kan? Lepas tu dia kata macam ni, ibu menangis 3 kali dah hidup. Menangis sedih, menangis gembira, menangis malu. Tuan-tuan, untuk dapat perhatian orang, kan? Kena bergerak. Hello. Yes. Sepatutnya penceramah kena buat macam ni. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Apa khabar, tuan-tuan? Ready? Ready tak? Kenapa, tuan-tuan? Mata suka benda bergerak. Tetapi kalau apa itu, tuan-tuan, kita bagi ceramah, masuk setengah jam, keluar
Mau nasi lemak 3 pinggan? Hello. Jadi tuan-tuan, memang kena move. Walaupun you buat presentation. Can you get me? So tuan-tuan, kita akan tunjukkan tuan-tuan macam mana nak move around. Dia panggil gaya badan. Lagi-lagi wanita, dia penting sangat benda tu. Okey, wanita kena move juga. Sebab wanita kalau berdiri, dia tak garang nampak. Kan, dia kena move. Tuan Haji, dalam konsep ini Tuan Haji, dia akan nampak dia garang. Okey, clear? Tuan-tuan, ini pun kita akan belajar. Can we go for that? Yes. Okey, semua tuan-tuan. Anda akan praktis dan praktis tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita akan livekan anda tuan-tuan dan puan. Biar ada orang kutuk, ni apa hal kau ni? Anda nak mampus tu. Tuan-tuan, nanti kita akan buat live FB semua Barulah biar ada orang kutuk belah sana. Ilah, tak best langsung ceramah kau. Biar balik tu berasa sikit hidup. Oh, betul, nanti kita akan buat live, semua ada FB page kan? So kita akan Tak ada buat satu. 38 FB page. Tuan-tuan, semua akan tu. Tajuk dia senang je. Saya nak bagi ceramah macam. Tolong komen kat bawah. Kan? Satu Malaysia akan komen. Weh, balik tidur lah weh. Kalau apa ini kan, buat sikit mata je. Dia ada rasa sikit hidup. Boleh? Boleh? Sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, bila you buat presentation ataupun you buat apa? Talk, tuan-tuan, yang ni benda penting. Apa nak cakap dulu? Apa nak cakap kemudian? Apa nak cakap kat tengah-tengah? Apa nak cakap last sekali? Okey, penting sangat. Dia panggil flow of thought. Ingat tuan-tuan, kadang-kadang kita susun slide, kan? Tengah-tengah kita ceramah, kita rasa macam, alamak, benda ni patut ke belakang. Benda ni macam patut ke depan, kan? So, kita nak tunjuk anda macam mana nak buat benda tu. Yang terbaik lah. Dia sebenarnya tak ada yang betul, tapi yang terbaik. Dia betul ni ikut apa yang you nak bawa. Tuan-tuan dengar sini dalam presentation, tak ada betul atau salah. Kan? Sebab apa? Topik kadang-kadang, ada setengah topik tuan-tuan, dia tak sesuai macam ni. Dia sesuai macam ni. Okey, so tak ada betul yang salah. Okey, boleh Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan dan puan. Lepas tu, anda kena buat punchline. Tuan-tuan, setiap daripada anda akan keluar, akan buat lawak. Dua benda akan berjadi. Satu orang gelak. Lawak siul. Satu lagi orang macam ni. Kera. Macam, lawak ke tadi? Biar padan muka tuan-tuan. Hello? Yes. Tuan-tuan, ada orang tanya saya, kenapa kena belajar benda ni? Senang saja tuan-tuan. Perasan tak, hari ni tuan-tuan, bila orang nak jemput ustaz, even dekat PPZ pun, orang akan tanya soalan macam ni. Ustaz tu best tak? Betul atau tidak? Dia referring banyak pada apa? Lawak dia. Hello? Sebab apa tuan-tuan? Orang yang depan kita datang kita bagi ceramah ni, orang depan kita ni tak ada hidup banyak masalah. Suami dah nak curang. Suami sedang curang. Suami dah mula nak curang. Betul tak? Yang you datang tentang neraka semua, dia nak hantar seorang ni pergi neraka ni. Tuan-tuan, saya kesian tengok penceramah tau. Dia serius gila babi. Padahal yang kat depan tu sedang fikir nak buat seri muka macam mana. Balik ni anak dia tu macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan dengar sini tuan-tuan anda kena ada keupayaan untuk sedikit buat punchline. Ada orang tanya saya, "Cik, apa ni, kalau tak boleh buat tak apa?" Tak apa tuan-tuan, cuma anda akan nampak ketinggalan sedikit. You must have some humor. Sebab people love that. Stress tuan-tuan, kerja dekat PPZ, stress tak? Cik, semua tak berani jawab tuan-tuan. Sebab buah dua orang dekat belakang. Apa stres? Kau main sini kejap. Biar aku streskan lagi hidup kau. Stres tuan-tuan. Pagi tadi nak datang ke sini, stres tak? Fikir macam nak uruskan anak, fikir urus ni kena sampai pukul 9. Datang pula dalam konteks kita membina negara pada hari ini. Pergi mampus lah negara ni. Rumah aku pun tak settle. So tuan-tuan, you kena faham tuan-tuan, orang tak serius you. Kan? So kena buat punchline sikit. Boleh Tapi jangan risau tuan-tuan nanti kita akan belajar. Lepas tu you akan buat lawak. Semua wajib gelakkan kawan-kawan kita. Semua lawak sial.
Pada hakikatnya Tuhan je tahu redha tak redha. Kan? Saya tak sabar nak tengok Puan Su buat lawak. Sebab tengok Puan Su muka macam guru besar sekolah. Betul, Puan Su muka garang. Suami dia kena hati-hati dengan dia. Hello. Okay, can we go for that? Boleh Tuan-tuan perempuan, seterusnya tuan-tuan perempuan. Kita akan kongsi dengan anda, dia panggil rahsia slide memukau. Tuan-tuan perempuan, lepas anda belajar daripada slide ni tuan-tuan semua dosa-dosa anda yang anda lakukan sebelum ni, insya-Allah akan perlahan-lahan akan meninggalkan anda tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan telah melakukan satu dosa besar dalam hidup tuan-tuan dengan slide yang ada sekarang ni. Saya akan buktikan kepada anda tentang apa ni rahsia-rahsia. Okey, boleh Apa khabar semua? Sihat tuan-tuan Okey, tuan-tuan perempuan, baru saya nak kenalkan diri. Tuan-tuan, secara simple je ni nama syarikat saya Success Touch. Tuan-tuan perempuan, office di Shah Alam tuan-tuan perempuan. Nama saya tuan-tuan Muhammad Faizul Ikwan Erusen Al-Syahlami tuan-tuan perempuan. Kenapa? Sebab daripada Shah Alam tuan-tuan perempuan. Okey, tuan-tuan perempuan, ini adalah program director tuan-tuan Tuan-tuan perempuan, Syah join saya lah lepas dia tinggalkan anda, betul tak? Kan? Okey. Tapi dia bukan terus join saya pun tak pernah datang PPZ, saya pun tak kenal dia. Saya kenal melalui seorang kawan lah. Lepas tu dia join saya, dia datang dengan satu idea, dia kata, tuan punya cara cakap ni boleh kita niagakan, boleh kita komersialkan. So dia datang dengan idea ni tuan-tuan puan. Saya kata, ada orang nak dengar ke? Tak apa tuan, kita buat je, tengok apa berlaku. So alhamdulillah tuan-tuan, benda tu menjadi lah. Okey, so dia jadi co-founder program ni lah tuan-tuan puan. Okey, so maknanya apa tuan-tuan? Saya cakap tuan-tuan, you have a very quality person on you. On yang beri PPZ sebenarnya tuan. Bagi tepukkan sikit tuan-tuan puan. Maknanya tuan-tuan apa? PPZ boleh lahirkan banyak yang bagus. Boleh tak? Tapi tak bermakna anda semua kena keluar berhenti kerja tuan-tuan puan. Then don't get me wrong. Hello. So maknanya tuan, bila orang tanya PPZ punya orang macam mana? Saya kata bagus lah. Ya, memang ada kualiti dia lah. Baru-baru ni saya jumpa Syah punya bos, siapa? Cik Amran kan? Yang tinggal di Shah Alam tu. Cik Azrin. Dia tanya saya, Syah macam mana okey ke? Saya pun terus cakap macam ni, baka yang baik datang, orang yang baik datang daripada baka yang baik. Dia pun memang betul. Dia kata, tuan, saya tak nampak Syah, saya nampak tuan ni. Tuan mesti orang hebat orang ni. Lepas tu saya tengok dia jalan pun macam ni lah. Tengok dia kata, saya memang dia dulu tahu dia macam tu. Tuan nampak tak saya macam mana saya mukau dia? Ayat kena power sikit tuan-tuan. Kan? Lepas tu okey tuan, besok pagi dia like saya punya page terus. Tak pernah dia like saya punya page. Tiba-tiba, wish, ada orang tu dah like. Dah kena. Pancing dah kena tuan-tuan perempuan. Hello. So tuan-tuan, OP di Shah Alam, tuan-tuan alhamdulillah saya ada 20 tahun dalam pengalaman dalam bidang ni. Okey. Tapi tuan-tuan, 20 tahun tu daripada kosong lah tuan-tuan. Daripada tarik beg ikut orang lah tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, ini beberapa organisasi yang kita dah serve tuan-tuan perempuan. Okey. Dan tuan-tuan banyak lah tuan-tuan. So tuan-tuan jangan risau, anda di tangan yang baik. Okey. Tuan-tuan, kami pun pernah kendalikan kursus di Human Resource Development Center. Malah minggu lepas saya dapat satu panggilan tuan-tuan. Mereka nak buat kursus kita di sana. Padahal mereka ni buat TOT dia sendiri. So nampak berbuah banyak benda yang bagus lah tuan-tuan. So tuan-tuan perempuan, ni saja nak meyakinkan tuan-tuan perempuan. Kita juga panel untuk KIK kebangsaan tuan-tuan. Jabatan Tanah dan Servis Sarawak, jabatan yang paling ganas daripada Sarawak tuan-tuan. Dia menang dalam KIK kebangsaan. Banyak tuan-tuan masuk dari Facebook tuan-tuan perempuan. Dan saya nak share dengan anda sikit tentang benda ni. Okey. Tuan-tuan kalau tahu baguslah Okey tuan-tuan macam ni Bila Syah kata kita pergi komersial lah. Kita tak ada nama tuan-tuan. Nama tu TOT macam tu je lah. Kali pertama tuan-tuan saya dipanggil tuan-tuan untuk pergi ajar TOT dekat Tebong Haji. Masa tu saya kenal my dear friend tuan-tuan, nama dia Ustaz Usni. Ustaz Usni sebelum saya tengok kat TV je tuan-tuan. Jadi saya saja nak cerita tuan-tuan apa yang berlaku tuan-tuan. Saya tuan-tuan tengok umur berapa tuan-tuan? Saya baru 25 tuan-tuan perempuan. Tak tuan-tuan. Saya umur tuan-tuan 42 tahun tuan-tuan Tuan-tuan, saya dipanggil bagi ceramah kat itu. Saya tanya dia, siapa yang datang bagi ceramah? Siapa yang datang dengan ceramah? Dia kata penceramah muda-muda je. Saya okey lah tuan-tuan. Tapi hati saya cakap something. Dia kata tak. Kau hati-hati sikit. So tuan-tuan, pada hari tuan-tuan, bila saya mengajar tuan-tuan, saya masuk lah kan. Bawa barang-barang saya. Saya masuk tuan-tuan, duduk-duduk lah tuan-tuan. Mula-mula saya pasal Ustaz Usni. Saya suka tengok dia bagi ceramah dalam apa ni? TV kan. Saya tengok, oh lemak. Dia ni pun ada ke? Tapi tuan-tuan, yang paling sedih tuan-tuan adalah, tuan-tuan dan puan,
Dia ni tuan-tuan dan puan. Jadi peserta tuan-tuan dan puan. Gila babi kau. Rasa sejat udara. Dan biasanya tuan-tuan saya boleh bagi baca doa tau. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu Assalamualaikum. Takut salah baca tuan. Sebab rupa-rupa ini tuan-tuan yang datang. Gila babi kau. Kan? Dan yang bestnya ustaz ni tahu pula saya tak boleh baca. Dia tiba cakap, oh, kau takut nak baca. Boleh pula baca benda-benda ni semua. Saya terus tuan-tuan tak jadi buat apa pun. Kan? Punya pucat tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, masa tu Ustaz Zul datang. Ustaz Usni pun ada masa tu. So tuan-tuan, masa tu lah tuan-tuan, saya kenal Ustaz Usni lah. Okay? Dan tuan-tuan dan puan, Datuk Cik Ngah, dia duduk depan saya tuan-tuan. Jadi saya risau gila tuan-tuan. Yang paling bestnya ada seorang ustaz datang jumpa saya, dia kata apa? Cik kenal tak itu siapa? Saya kata kenal, Datuk Cik Ngah. Cik, kalau dia bangun dan balik, maksudnya cik ni tak bagus. Apa punya motivasi macam tu? Gila dah usah tengok dia tak ada. Dia bangun je semua pandang dia. Adakah dia ikat kembali atau tidak? Tapi alhamdulillah tuan-tuan, sampai ke Maghrib dia duduk tuan-tuan. Dan dia minta bergambar dengan saya. Okay, saya nampak that's a good sign lah tuan-tuan. So kita kongsi dengan Amir Zakat Pahang tuan-tuan dan puan, benda yang sama. Dan tuan-tuan dan puan, lepas tu kita keluarkan rahsia ceramah muka tuan-tuan dan puan. Okay, tuan-tuan dan puan, ayat ni tak sesuai dengan orang lama tapi dia sesuai dengan orang baru. Okay, so tuan-tuan dan puan, lepas tu tuan-tuan, kami pergi ke seluruh Malaysia tuan-tuan dan puan. Yang paling sedih kat Labuan tuan-tuan dan puan. 5 orang je datang tuan-tuan dan puan. Nak saya bakar je Labuan tu rasa. Tapi itulah tuan-tuan saya niatkan kerana nak kongsi dengan orang je tuan-tuan Untung tak banyak sangat tuan-tuan buat program ni masa public yang awal kan. Tapi kita niat nak kongsi, lantaklah berapa ramai datang kan. Tapi rupanya yang datang ni bukan orang power-power tuan-tuan. Seorang lelaki yang berada di tengah ni kan. Dia ni tuan-tuan, bila saya pergi makan dengan dia, semua satu Labuan tegur dia. Kenapa tuan-tuan? Rupanya dia dah ustaz rujukan di Labuan. So ramai lah tuan-tuan dan puan Dan tuan-tuan dan puan, lepas tu kami pergi macam-macam tempat tuan-tuan Ni ustaz-ustaz tuan-tuan daripada Petronas semua. Kebanyakannya 80% datang daripada Petronas. Dan tuan-tuan dan puan, kita pergi makin hari tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dimula dikenali tuan-tuan dan puan. Sekarang ni ada siri ke-39 tak silap saya. Okey, seluruh Malaysia tuan-tuan dan puan Okey. Dan tuan-tuan dan puan, kita ada lebih kurang 2000 alumni seluruh Malaysia tuan-tuan dan puan. Dan tuan-tuan tahun 2017 kita masuk Mastery of Ceramah Mukau. Mastery of Ceramah Mukau kita keluarkan benda ni, kita buat public program tuan-tuan dan puan. Sebenarnya PPZ pun dulu pernah buat dengan kita untuk mastery ni. Ini level mastery tuan-tuan bukan sekat RCM. Cuma bezanya yang dulu-dulu kita tak ada certification. Tapi program kali ni tuan-tuan kita ada certification tuan-tuan dan puan. Kita buat dengan macam-macam tuan-tuan Dengan Amanah Raya dia dah jadikan program mandatory dah untuk attend kita punya program lah. Tuan-tuan dan puan, anda lulus daripada program ni tuan-tuan, anda akan dapat apa yang dipanggil RCM Certified Speaker tuan-tuan dan puan. Kalau ada tanya saya tuan-tuan, macam mana kita nak bagi CJ ni, senang saja. Anda kena lulus ujian yang bakal kita adakan pada hari Khamis nanti. Boleh So tuan-tuan dengar sini hari Khamis nanti anda akan present sehari. Dan kita akan tengok dari luar dalam semua tuan-tuan. Kita akan pasang kamera live semua segala-gala tuan-tuan. Biar hancur hidup tuan-tuan. Hello. Okey. Tuan-tuan dan puan, contoh kata dulu Aizat Razak kan tuan. Aizat Razak dia pernah attend program kita. Aizat Razak tuan-tuan siapa dia ni? Dia ni dulu gemuk gila. Dia jadi kurus gila. Lepas tu dia naik sikit tuan-tuan. Okey. So tuan-tuan dan puan, bila dia balik dia ada perkataan ni RCM Certified Speaker. So tuan-tuan, dekat name card anda tu, anda boleh letak RCM Certified Speaker kalau anda lulus. Kalau tak lulus tuan-tuan, bawa sijil biasa-biasa je kita tulis. Pernah hadir. Kan? Pun boleh tulis juga pernah hadir. RCM. Okey. So insya-Allah tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan, yang ni Amran Azali tuan-tuan, dia kongsi cerita dia buat presentation dekat luar negara tuan-tuan. Masa zakat world presentation tu kan. So dia cakap dia punya slide tu berjaya menawan hati orang lah tuan-tuan. Walaupun dia presenter yang terakhir. So kita dah ada beberapa kejayaan tuan-tuan Banyak ramai tuan-tuan. Yang ni pula paling best tuan-tuan Dia ni tuan-tuan cita-citanya jadi penceramah. So satu hari tuan-tuan dan puan, dia attend kursus saya. Lepas habis kursus saya, lepas 2-3 bulan dia pun pergi buat marketing dekat sekolah tuan-tuan. Cikgu dia tanya macam ni. Bukan apa ni zaman fitnah, ramai orang cipta duit dengan menipu dan mengakui ada kepakaran, padahal kepakaran dicipta dari kita saja. Maaf, saya cuma mau kepastian. Cikgu tu cakap, you ada tak sijil? Tunjuk dengan saya.
Macam mana saya tahu you bagus? Tuan-tuan, dia kata apa tau? Dia tak ada CJ apa-apa tuan-tuan. So dia pun hantarlah CJ kita tuan-tuan. Lepas hantar CJ kita tuan-tuan dan puan, dia kata apa tau? Wah, dah ada sertifikat rasa ceramah kau tuan-tuan. So tuan-tuan, dia diluluskan tuan-tuan dan puan. Apa saya nak cerita anda? Jangan ingat CJ kita cikai-cikai tuan-tuan dan puan. Okey. Lepas saya up post ni dalam Facebook saya, ada seorang hantar lagi. Dia pergi ke SSM, sebenarnya Suruhanjaya syarikat Malaysia. Dia nak buka syarikat consulting. Orang tu kata bak sijil. Bukan boleh buka suka-suka tu Dia pun submit sijil kita, dia kata lulus. Saya pun tak tahu macam mana lulus tuan-tuan dan puan. Tapi maksudnya apa tuan? Ini mungkin hasil daripada bendera yang kami pacak di seluruh negara. Kadang-kadang tuan-tuan, dia diluluskan bukan atas dasar dia tu bagus saja, atas populariti dia sebenarnya tuan-tuan. Okey tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, program ni sedang meningkat naik tuan-tuan dan puan. Kita dah mula konsult beberapa bosses dah untuk bagi presentation tuan-tuan dan puan. InsyaAllah boleh So tuan-tuan dan puan, stay with us tuan-tuan jangan risau kursus ni akan berbaloi. Okey, clear? So tuan-tuan dan puan, banyaklah tuan-tuan dan puan, banyak orang attend kursus kita tuan-tuan dan puan. Okey, even Syakirit pun attend tuan-tuan dan puan. Okey. Dan tuan-tuan dan puan, kita ada keluarkan buku. InsyaAllah tuan-tuan, semua akan dapat satu buku tuan-tuan Dia masuk dalam package sekali tuan-tuan dan puan. Okey, boleh? Okey. Kalau anda tanya buku tu apa? Setiap apa yang saya cakap daripada pagi tadi sampai sekarang, dia ada rakam dalam buku tu. Okey. So tuan-tuan dan puan, banyaklah tuan-tuan dan puan Okey, habis dah. Dan tuan-tuan dan puan, kalau anda jadi kita punya alumni, anda juga boleh ikut program-program khas kita yang kita sediakan secara percuma. Okey, antaranya tuan-tuan, gamification ni semualah. Boleh? Dan juga tuan-tuan dan puan, kita dah ada WhatsApp kan? Nanti kita akan buka grup WhatsApp. Dekat grup WhatsApp tu tuan-tuan, kita akan bimbing tuan-tuan melalui grup WhatsApp je. Sebelum anda pergi presentation, ambil video, tunjukkan anda punya slide kan? Lepas tu saya akan komen. Buang benda ni, ni kekalkan ni semua kan? Kita buat macam tu, itu yang paling senang pun. Tak ada nak kontek-kontek, tak ada masa tuan-tuan. Kan? Hakikatnya macam itulah. Can we go for that? Okay, good enough? Tuan, jam pukul apa sekarang tuan-tuan? 10:08 minit. Okey, tuan-tuan, apa yang berlaku dengan anda? Tuan-tuan, saya nak bagi anda satu topik. Okey? Dan saya nak anda ambil masa 5 minit untuk fikirkan topik ni, sebab saya akan tunjuk siapa-siapa saja. Kau keluar depan, terus ceramah tentang topik tersebut tuan-tuan. Boleh gitu Are you ready? Boleh Berapa lama kena ceramah? Selagi mana saya nak dengar. Kalau saya rasa tak cukup, teruskan. Dan saya akan cari orang yang muka pucat tuan-tuan dan puan. Boleh gitu So tuan-tuan dan puan, saya boleh tahu siapa yang muka pucat-pucat. Saya boleh nampak tu, kita ada alat pengesan tuan-tuan dan puan. Macam ini macam tak ada perasaan sangat tuan-tuan. Yang ni macam ada risau sikit lah. Tangan sudah ini macam tuan-tuan. Ini bulat tak sabar-sabar. Okey tuan-tuan.